محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita sambung lagi surah Saba. InsyaAllah pada malam ni kita start pada ayat yang ke 48. Boleh baca dah 48 sikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل إن ربي. Seperti yang kita sebut baru ni, di hujung surah ni Allah SWT memberikan kepada Nabi penegasan. Oleh kerana perdebatan sudah tamat dah, sekarang ni nak berlepas diri, nak tinggalkan mereka itu semua. Kenapa? Kerana dalam ayat 46 itu Allah SWT mengarahkan kepada Nabi SAW supaya meminta orang-orang menentang tadi supaya mereka jujur ikhlas, mereka berfikir tentang kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan telah dinyatakan kepada kita juga bahawa Nabi SAW itu seorang ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Jadi ayat 48 ni arahan daripada Allah SWT supaya Nabi kata inna rabbi yakzifu bil haq, sesungguhnya Tuhan aku itu menghapuskan dengan kebenaran, yakni Tuhan aku yang menyeru kepada kebenaran, menghapuskan kebatilan dengan menyeru, dengan membawa kebenaran. Maknanya apabila datang kebenaran, bila mana Allah SWT kehendaki, maka kebatilan akan hancur. Jadi arahan daripada Allah SWT supaya Nabi SAW kata kepada golongan yang menentang Nabi ni, yang mana mereka itu sebenarnya tidak ada kata sepakat dalam menentang Nabi SAW, dengan arti mereka semua tu dalam keadaan ragu-ragu sebenarnya dalam apa yang mereka menentang Nabi. Seperti mana dalam ayat yang ke-43 kita baca, mereka tu dalam keadaan ragu-ragu, tidak dapat memutuskan, mereka tidak dapat sepakat dalam membuat tuduhan kepada Nabi SAW. Macam-macam yang mereka tuduh. Jadi tuduhan itu banyak. Sebenarnya mereka tu dalam keadaan ragu. Jadi sekarang ni mereka berpegang dengan keraguan untuk menentang Nabi. Maka Allah SWT memberitahu kepada mereka ni bahawa kebatilan yang mereka pegang, yang berasaskan kepada keraguan itu akan musnah, akan hancur bila mana jelas kebenaran. Jadi Tuhan aku tu sifat dia Allamul Ghuyub. Dia mengetahui perkara-perkara gaib. Maknanya apa yang kamu bisikkan, apa yang terdapat dalam hati kamu tu, Allah SWT Maha mengetahui. Ini sifat Allah SWT yang Maha sempurna, supaya manusia ni menyedari bahawa apa jua perbuatan yang mereka buat, sama ada secara terang ataupun secara sembunyi, Allah SWT Maha mengetahui tanpa terselindung daripada Allah Ta'ala sedikit pun. Jadi selama ni mereka pegang dengan kebatilan, mereka rancang pelbagai kejahatan untuk menentang Nabi SAW, maka segala tindak tanduk mereka tu akan dihapuskan oleh Allah SWT. Seperti mana yang kita maklum, perancangan jahat mereka tu nak bunuh Nabi SAW,
Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi tempat untuk Nabi berhijrah, dan disitulah zahir terzahirnya agama yang dibawa oleh Nabi itu di Madinah. Jadi tanggapan mereka bahawa Nabi SAW itu tidak berada di atas agama yang benar, Nabi dalam keadaan dhaif, lemah tu, itu terbatal bila mana Allah SWT memberikan kemenangan kepada Nabi SAW, sehinggalah Fatah Mekah berlaku. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Diulang lagi, katakanlah kebenaran itu telah datang. Kebenaran itu datang, maka kebatilan itu tidak dapat bermula dan tidak akan dapat datang sekali lagi. Maknanya Allah SWT beritahu kepada Nabi SAW sebagai berita gembira, khabar. Maknanya perjuangan Nabi SAW selama ini membawa kebenaran, maka Allah SWT akan datangkan kemenangan untuk Nabi, dan kebatilan itu akan terhapus. Di sini Allah SWT menyebut kepada kita bahawa kebatilan itu gagal untuk berhadapan dengan kebenaran. Kenapa? Kerana dua keadaan yang disebutkan di sini, iaitu wama yubdiul batil, dia tidak dapat muncul dalam bentuk yang baru, dan kalau dia telah ada sebelum pada ni, dia akan lemah lenyap dan dia tidak akan datang semula. Ini sama seperti ayat dalam surah Isra, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran itu, masuk kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran itu maknanya hujah-hujah tauhid begitu jelas, bukti kudrat Allah SWT sentiasa muncul di hadapan manusia mengikut ilmu dia kaji. Jadi manusia fikir untuk menentang kebenaran, nak tolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu, mereka menganggap agama ni menyusahkan, agama ni tidak ada bukti. Itu semua tanggapan salah mereka. Kenapa? Kerana makin kita berada di akhir zaman, makin nyata kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kebenaran Al-Quran terselah bila mana manusia itu capai kemajuan dalam ilmu pengetahuan, Allah SWT tunjukkan kepada manusia bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu. Macam contoh kita belajar dalam bab ilmu embryologi, tentang perkembangan janin dalam tubuh manusia, dalam tubuh ibu dia. Anak yang berada dalam perut ibu dia tu selama 9 bulan tu telah diceritakan oleh Allah SWT peringkat demi peringkat 1400 tahun dulu, sebelum manusia ada halak untuk melihat apa yang berlaku dalam perut tu. Jadi apa yang diberitahu oleh Allah SWT itu terbukti benar bila mana manusia itu tahu mempelajari ilmu sains. Begitu juga banyak perkara-perkara lain. Jadi bila datang kebenaran itu, maka kebatilan, maknanya kebatilan tu dia tidak akan bertahan lama, dia akan musnah. Maknanya orang kafir selama ni mereka tidak dapat berhujah dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi membawa dalil-dalil tauhid, sama ada dalil afaki, dalil anfusi, dalil daripada fitrah. Mereka tidak dapat tolak. Macam Fir'aun lah. Bila Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, Nabi Musa tunjuk bukti mukjizat bahawa dia adalah rasul daripada Allah Ta'ala, dengan ditunjukkan tongkat menjadi ular, keluar cahaya putih daripada tangan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berhujah bahawa Allah SWT lah yang mentadbir, yang mencipta langit dan bumi, mentadbir alam ni. Menguasai langit dan bumi, yang menurunkan hujan, menumbuhkan segala macam tumbuhan. Jadi Fir'aun tidak dapat menolak dakwah Nabi Musa. Fir'aun tidak dapat menjawab hujah-hujah Nabi Musa. Akhirnya nyata kebatilan yang dipegang oleh Fir'aun, dan dia nak lawan juga Nabi Musa, maka tidak dia guna kekerasan.
Dia ukit lah bahawa Musa ni tak mengenal budi, aku pera dia selama ni. Dia kata Musa ni tukar sihir. Mana tu guru pada tukar sihir. Sebab apa? Sebab bila ahli sihir Firaun tu kalah, kemudian ahli sihir itu beriman kepada Nabi Musa, beriman dengan Allah Ta'ala, maka Firaun ni dia tak ada modal lain mereka dia tuduh, mengatakan bahawa inilah sebenarnya tu guru besar kepada sekalian ahli-ahli sihir. Maknanya tak ada hujah. Orang kafir ni dia tidak ada hujah bila berhadapan dengan kebenaran, bila nyata kebenaran. Maknanya agama yang bentuk agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk isi kandungan wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi itu sebenarnya dalam bentuk hujah-hujah, bukti-bukti supaya manusia berfikir. Sebab itulah kita baca ayat 10 pada ni, antaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Kamu duduk fikir molek tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala, bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti kebenaran Al-Quran. Asalkan manusia tu duduk berfikir, maka segala kebatilan yang mereka pegang selama ni, yang mana kebatilan tu sebenarnya berasaskan kepada keraguan, sangkaan semata-mata, ataupun hak mereka pegang selama ni hanyalah tradisi nenek moyang. Bila mari hujah-hujah daripada Quran, daripada nabi-nabi yang terdahulu, daripada kitab-kitab yang terdahulu, mengatakan bahawa Tuhan itu hanya satu, dialah Allah Ta'ala yang mentadbir, yang menunaikan hajat, dialah satu-satunya tempat meminta, maka hujah-hujah golongan yang menentang Nabi itu dia musnah, hancur. Jadi tidak dapat timbul semula dan tidak akan berulang kebatilan itu. Asalkan kita umat Islam ini berpegang dengan Al-Quran dan berhujah dengan Al-Quran berhadapan dengan macam-macam golongan yang menentang ni. Sama ada mereka tu golongan musyrik, golongan kafir, golongan mulhid, golongan yang tolak agama, golongan etis, golongan dahri. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah, sekiranya aku ni sesat, maka sebenarnya aku jadi sesat ni atas tanggungjawab diri aku sendiri. Jadi ayat ni kita baca sebelum pada ni tentang perdebatan antara Nabi SAW dengan mereka tu. Mereka tu rasa mereka tu benar, maka arahan daripada Allah SWT supaya Nabi kata ni wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ayat yang sebelum ni kita baca tu, bahagian terdapat banyak kul tu, pada ayat yang keberapa tu, ayat 24, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Katakanlah Allah. Jadi sekarang ni, wa inna, kami ataupun kamu yang berada di atas petunjuk atau berada di atas kesesatan. Maknanya bila Nabi SAW berdebat ni, Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi supaya Nabi ni letak macam dia tu sesak dulu. Maknanya kalau aku sesak sekarang ni, aku sesak kau kamu yang sesak. Maknanya tawaduk dalam bab berdebat ni. Cuma ayat ni memberitahu kepada kita bahawa oleh kerana tuduhan macam-macam terhadap Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan wahyu tu, mereka kata kepada Nabi ni seorang orang yang menentang tradisi nenek moyang, orang yang membawa cerita rekaan, orang yang membawa sihir ni. Jadi macam-macam tuduhan yang mereka lemparkan kepada Nabi, maka arahan daripada Allah SWT kepada Nabi ni di sini maknanya tidak lagi berdebat. Habis cerita dah. Bahagian ayat 50 ni perdebatan sudah tamat.
arahan daripada Allah SWT supaya menghentikan debat dengan Nabi kata in dalaltu, kalau aku ni sesat. Ni buah kalau, kena ingat sahabat. Kalau sekiranya aku sesat, maknanya mereka tu tuduh Nabi sebagai sesat. Jadi baiklah, baiklah kalau aku sesat. Maknanya kalau diterima tuduhan kamu tu bahawa aku ni sesat, maka sesat aku tu atas diri aku. Mana kamu tidak boleh tuduh aku ni reka-reka Quran, aku ni guna nama Allah Ta'ala, aku ni dakwa sebagai Rasul. Kamu tidak boleh tuduh lagu tu. Sebab aku ni seorang yang jujur, aku bawa wahyu daripada Allah Ta'ala, wahyu yang benar. Tidak boleh kamu nak kata aku sesat. Jadi kalau aku sesat, tentu aku akan mendisebahkan segala aku bawa ni atas nama diri aku. Maknanya Quran ni aku tidak akan kata daripada Allah. Maknanya kalau aku ni sesat, aku tidak akan kata Quran ni daripada Allah. Aku akan kata Quran ni aku punya. Tapi sekarang ni apa yang aku kata, Quran ni daripada Allah. Aku menerima wahyu daripada Allah Ta'ala dan aku menyampaikan kepada kamu. Jadi kalau aku sesat, aku bertanggungjawab atas diri aku. Jadi apa pasal aku nak kaitkan dengan Allah Ta'ala? Maknanya di sini Nabi tidak akan sesat. Nabi tidak sesat sebab Nabi menisbahkan ajaran dia, menyatakan wahyu yang dia terima, wahyu yang dia sampaikan ni adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau aku sesat, maknanya atas diri aku, atas dakwah aku bahawa Quran ni daripada aku. Itu kalau kata aku ni sesat seperti mana yang kamu tuduh. Wa ini tadaitu, kalau aku mendapat hidayah, yang ni kamu tidak percaya aku ni mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi aku mendapat hidayah, maknanya aku tak kata hidayah ni daripada aku. Kalau aku katanya wa ini tadaitu, sekiranya aku ni ikut hidayah, maka fabima yuhi ilayya rabbi, kalau aku mendapat hidayah, kalau aku terpimpin, maka itu dengan sebab wahyu yang diwahyukan oleh Tuhanku kepada aku. Maknanya aku ni mengajak kamu kepada Allah. Aku menyampaikan wahyu kepada Allah SWT. Aku menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala untuk kamu ni atas nama Allah. Atas nama Allah Ta'ala, dengan bimbingan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada pihak aku sendiri. Maknanya aku nak ajak kamu kepada hidayah Allah Ta'ala dan aku bersyukur berada di atas hidayah. Jadi sekarang ni kalau kamu nak menentang, terpulang kepada kamu lah. Kamu masih lagi nak menuduh aku ni seorang yang sesat, maka terpulang kepada kamu. Sebab ayat ni memberitahu kepada kita bahawa Nabi diarahkan supaya tidak lagi berdebat dengan mereka. Maknanya Nabi tamat dah waktu perdebatan. Kenapa? Kerana hujah-hujah telah dinyatakan sebelum pada ni. Nabi membimbing mereka kepada hidayah dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kata Nabi itu sesat, itu tanggungjawab Nabi atas diri dia. Sedangkan Nabi sentiasa menyatakan bahawa dia ni hamba Allah, Rasul Allah, menyampaikan wahyu daripada pihak Allah. Mana Nabi ikhlas, jujur mengatakan ini adalah ajaran Allah SWT. Jadi kalau orang tu nak atas kepentingan diri dia, dia akan kata ni ajaran dia. Mana orang bawa ajaran agama ni, dia letak atas diri dia, supaya besar diri dia. Kita tengok pokok ayam peng lah, dah suhakak diri dia. Agama tu sembah patung pengasah dia. Itu benda-benda yang jelas menyeleweng. Mana Nabi tidak lagu tu. Bukti Nabi ni benar, Nabi tidak pernah suruh mana-mana orang ni sembah dia, sujud dia, lebih-lebih hakak dia. Macam Nabi SAW tegur dua orang hamba yang berqasidah. Hamba tu berqasidah, hamba tu kata wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, bersama dengan kita ni ada Nabi yang mengetahui perkara gaib. Nabi kata hak ni jangan kamu sebut. Mana Nabi tak si, orang tu mengangkat lebih-lebih diri dia. Begitu juga la tatruni, la tutruni kama atatin nasara al-masih ibn Maryam.
La tutruni, janganlah kamu lebih-lebih dalam memuja aku, mengagungkan aku seperti mana pokok Kristian dia telah lebih-lebih memuji Nabi Isa alaihissalam. Qulu abdullahi wa rasuluh, kamu kena kata aku ni hamba Allah dan rasul dia. Jadi Nabi dia tidak angkat diri dia. Jadi itu tanda Nabi ni seorang yang ikhlas dalam berdakwah kepada Allah SWT. Hidayah tu dia kata daripada Allah. Kemudian innahu sami'un qarib, mana Allah SWT maha mendengar lagi maha dekat. Maknanya nak menyatakan bahawa perdebatan dengan demon ni tak ada guna dah. Maknanya kamu wahai Muhammad kena kembali kepada Allah SWT. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha dekat. Mana nak menyatakan bahawa kamu ni tolak tauhid, jauh daripada Allah. Aku ni menyeru kepada tauhid, kamu tidak mendengar, tapi Allah Ta'ala mendengar. Dia dekat dengan aku, mana aku akan kembali kepada Allah dengan membawa amal aku. Kamu ni akan menghadap Allah SWT, tapi dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada kamu kerana menolak Rasul yang membawa ajaran tauhid. Kemudian bahagian penutup ni daripada ayat 51 sehinggalah kepada ayat 54. Ayat 51 sampailah ayat yang ke-54. Allah SWT menggambarkan keadaan mereka yang begitu sesal di akhirat nanti kerana tidak beriman. Padahal demo tu fikir dirilah, perdebatan sudah tamat, tak ada guna dah. Cuma di hujung ni Allah SWT menyatakan keadaan mereka di akhirat nanti penuh penyesalan. Walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Kalau kamu dapat lihat nanti ketika mereka itu ketakutan, fala fauta, mereka tidak dapat melarikan diri, malah mereka itu ditangkap daripada tempat mereka di situ juga. Maknanya kamu akan lihat nanti di akhirat mereka itu dalam keadaan ketakutan, menanti hukuman daripada Allah SWT, dan nak lari itu tak ada tempat dah nak lari. Sebab apa? Sebab di hadapan itu neraka, malaikat ada kiri kanan. Jadi mereka tidak ada tempat untuk lari. Ainal mafar. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala kata ainal mafar, nak lari mana? Jadi fala fauta, mereka tidak dapat melepaskan diri. Wa ukhidhu min makanin qarib, mereka ditangkap di situ juga. Situ juga malaikat dengan kasarnya tangkap mereka, lalu melemparkan mereka dalam api neraka. Jadi pada ketika itu, pada ketika mereka itu ditangkap, jadi dalam keadaan ketakutan tadi, tak boleh nak lari, ditangkap di situ juga. Lalu mereka berkata, Allah Ta'ala menggambarkan mereka ni begitu menyesal lah. Mereka ni baru kabar, sedar keadaan mereka sebelum pada ni. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Mereka berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman dengannya itu, maknanya dengan kitab Allah. Kami telah beriman dengan Allah, maknanya mereka ni mengaku dia akhirat nanti. Kita telah beriman. Nampak dah. Nampak dah hakikat sebenar. Jadi kita beriman ni, kata mereka. Wa anna lahumut tanawush. Dijawab selalu kepada mereka, maknanya tidak ada guna iman kamu tu. Wa anna lahumut tanawush, macam mana mereka dapat mencapai itu, maknanya macam mana mereka dapat memperolehi keimanan pada waktu itu. Sebab iman-iman ni, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang takut pada Tuhan mereka tu dalam keadaan mereka tak nampak.
Jadi sekarang ni telah nampak dah Allah Ta'ala, telah nampak dah azab, telah nampak dah neraka. Jadi tak ada faedah lah. Jadi iman pada waktu tu adalah iman yang tidak diakui, iman yang ditolak. Maknanya mereka pada waktu tu tidak dapat mencapai keimanan min makanin ba'id, kerana berada di tempat yang jauh. Maknanya mereka ni telah meninggalkan dunia dah, jauh dah. Maknanya negeri taklif, negeri yang Allah Ta'ala tetapkan kena beriman tu, yakni dunia telah pergi jauh dah, tak ada dunia. Sekarang ni berada di mahsyar, dibangkitkan daripada alam kubur, dibawa kepada mahsyar, tunggu nak humbai dalam api neraka. Jadi iman mereka pada waktu tu seolah-olah cuba nak capai sesuatu daripada tempat yang jauh. Tidak akan dapat dicapai iman itu kerana waktu dia telah tamat. Kerana waktu untuk beriman itu selama mana berada di atas dunia. Jadi iman lagu ni orang panggil iman ittirari, iman yang tidak tidak diakui, kerana iman ni iman orang terdesak, bukan iman ikhtiari. Bukan iman ikhtiari. Jadi iman ni ada dua. Iman ikhtiari ni maknanya orang tu semasa berada di atas dunia, dia beriman dengan pilihan dia. Dia dengar Quran, dia dengar hujah-hujah daripada Quran, dia yakin dengan kudrat kebesaran Allah Ta'ala, maka dia pun beriman. Dia buat keputusan dengan pilihan hati dia, dia pun beriman. Ini dipanggil iman ikhtiari, dia pilih sendiri. Satu lagi ni orang panggil iman ittirari. Dia dalam keadaan terpaksa ngaku, percaya. Jadi percaya pada waktu tu, waktu telah mati, waktu nyawa dihalkum, tak ada guna dah. Macam Fir'aun lah. Macam Fir'aun. Qala amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Fir'aun tu bila mana dia hatta iza adrakahul gharaq, bila mana dia hampir nak tenggelam tu, dia pun kata, aku beriman dengan Tuhan yang mana Bani Israel beriman. Allah Ta'ala jawab lalu, Al-ana wa qad asaita qablu. Baru sekarang kamu nak beriman, sedangkan kamu selama ni bermaksiat, menentang Allah Ta'ala, menentang Nabi-Nabi, menyeksa orang beriman. Maknanya pertanyaan Allah Ta'ala tadi bagi menyatakan bahawa iman Fir'aun itu tidak diterima, kerana dia hampir nak mati. Bila hampir nak mati ni macam-macam lah benda dia yang nampak, ditunjukkan kebenaran. Jadi tidak ada guna. Maka begitu juga di sini mereka mengaku beriman, di akhirat nanti maka pengakuan tadi tidak diterima. Macam kita baca dalam surah Sajdah lah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jelas. Jadi ayat 52 ni dia berkait dengan ayat surah Sajdah tu. Walau tara idzil mujrimun. Supalah walau tara idz fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Ni sama dengan surah Sajdah tu. Walau tara idzil mujrimun. Kalau kamu dapat melihat nanti keadaan orang-orang yang berdosa tu, mereka menundukkan kepala mereka dalam keadaan terhina, malu, menyesal. Dan mereka tu kata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kita telah lihat dah, kita absarna, kita telah dengar dah, kita wasamina farji'na, jadi kita telah lihat, kita telah dengar, maka hantarlah semula kami ke dunia, kerana kita nak beramal soleh. Kenapa? Kerana kita yakin. Jadi pengakuan iman pada waktu tu tak ada guna. Sebab apa? Sebab itu seolah-olah orang tu cuba nak capai sesuatu yang jauh daripada capaian dia, mustahil. Wa qad kafaru bihi min qabl, sedangkan mereka sebelum daripada ni telah kufur. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran,
Mereka tidak percaya kepada Nabi. Jadi iman dengan Al-Quran dengan iman Nabi ni benda yang lazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul kerana wahyu yang dia terima. Wahyu itu benar kerana disampaikan oleh Nabi. Jadi mereka selama ni waqad kafaru bihi min qabl. Mereka selama ni telah kufur dengan Al-Quran. Mereka tidak mahu mendengar Quran yang disampaikan oleh Nabi. Mereka kata Nabi ni pendusta. Nabi ni tukar sihir. Nabi ni seorang yang nak menyekak ajaran datuk nenek moyang mereka. Jadi sebelum pada ni mereka kufur wa yakzifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Ayat ni nak memberitahu kepada kita mereka ni menuduh wa yakzifun, mereka menuduh Nabi ni dengan perkara yang bukan-bukan dalam keadaan mereka tidak tahu. Bil ghaib, dalam keadaan mereka tidak tahu, mereka tuduh Nabi dengan macam-macam tuduhan min makanin ba'id, daripada tempat yang jauh. Maknanya mereka tak pernah pun berhadapan dengan Nabi. Tak pernah tanya Nabi sepatah dua, betul ke tidak ajaran yang kamu bawa ni. Mereka ni dengar jauh-jauh, mereka sekak orang daripada ikut Nabi. Mereka dengar daripada jauh-jauh ajaran yang dibawa oleh Nabi, lalu mereka tuduh dengan macam-macam tuduhan terhadap Nabi supaya orang lain itu tidak ikut Nabi. Jadi mereka ni wa yakzifuna bil ghaib min makanin ba'id, mereka menuduh Nabi dalam keadaan mereka tak tahu keadaan sebenar, tidak pernah mendengar pun. Tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan kepada Nabi adalah tuduhan yang tidak berasas, dan mereka tidak pernah mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Cuma mereka bila nampak ketua-ketua mereka ni Abu Jahal, Abu Lahab menentang Nabi, maka mereka terimalah penentangan, mereka sokong penentangan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi mereka ni tidak pernah mahu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Mereka tidak pernah mari dekat tanya dengan Nabi. Mereka tidak pernah berfikir pun tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Hak mereka buat adalah yakzifuna bil ghaib. Mereka melemparkan bermacam-macam tuduhan dalam keadaan mereka tidak tahu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkin murib. Dan dihalang daripada mereka itu, dan mereka itu dihalang daripada apa yang mereka inginkan. Maknanya bila berlaku azab di akhirat nanti, mereka dilemparkan dalam api neraka dan mereka dapat lihat orang-orang beriman yang menikmati macam-macam nikmat, dan mereka terasa nak seperti yang kita baca dalam surah dalam surah Al-A'raf ni, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Ahli neraka ni dia minta kepada ahli syurga, wilah sikit kepada kita ni air ke rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Jadi dia minta sikit. Jadi ada keinginan daripada ahli neraka ni untuk mendapat apa yang selama ni mereka dapat, kenikmatan kenikmatan makanan, kelazatan air, mereka biasa dapat. Jadi mereka itu dihalang daripada mendapat apa yang mereka inginkan, mana sebagai hukuman. Jadi mereka dulu menikmati nikmat dunia ni dengan sombong, dengan takabur. Mereka kata ini adalah pemberian kerana kita ni puja berhala-berhala ni, maka kita dapat rezeki ni. Jadi bila akhirat nanti, mereka nak rezeki ni, nak air, nak kepada makanan untuk menghilangkan kelaparan, kehausan mereka ni, mereka dihalang.
wahila bainahum wa bainama yashtahun. Mereka dihalang daripada mendapat apa yang mereka inginkan. Ini hukumnya ke atas mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang mereka kecapi selama ni. Mereka kata ini adalah pemberian berkat daripada berhala ni, kata mereka. Jadi mereka disekat daripada keinginan mereka itu, kama fu'ila bi asya'ihim min qabl, seperti mana telah dilakukan sebagai hukuman kepada orang-orang seperti mereka sebelum daripada ni. Ini isyarat kepada mereka ni akan menerima nasib seperti mana umat yang terdahulu yang telah kufur kepada Nabi mereka. Maknanya amarah kepada kaum Quraisy. Ia menentang Nabi SAW ni, mereka ni akan mendapat nasib yang sama seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Lut yang menentang Nabi-Nabi mereka. Jadi hukumnya akan dikenakan kepada mereka seperti mana telah dihukum golongan sebelum daripada mereka. Kama fu'ila bi asya'ihim, maknanya kafir Quraisy ni, orang yang kufur kepada Nabi SAW akan mendapat azab seperti mana azab itu menimpa kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, popok Madian, popok Fir'aun ni. Ini peringatan kepada mereka ni, sebab kesalahan itu sama. Kerana menyembah berhala, menyeru pada selain daripada Allah Ta'ala, tidak syukur pada Allah, syirik, meninggalkan tauhid, menzalimi orang dhaif, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi mereka dihalang daripada keinginan mereka dan mereka dihukum seperti mana umat yang terdahulu. Innahum kanu fi syakkim murib, sebenarnya mereka itu berada dalam keraguan yang meragukan. Maknanya mereka tu dalam menentang Nabi, tolak Al-Quran, kufur kepada Allah Ta'ala, syirik kepada Allah Ta'ala, memuja berhala, percaya bahawa jin-jin ni boleh memberi syafaat, malaikat boleh memberi syafaat. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu tu. Mereka tu saja apa yang dibuat oleh orang lain sebelum daripada ni, mereka tidak ada dalil pun. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita bahawa mereka mendapat hukuman seperti mana umat terdahulu mendapat hukuman, itu adalah kerana mereka tidak berpegang dengan keyakinan, mereka tidak berpegang dengan kebenaran. Kalau mereka pegang adalah kebatilan, dan kebatilan tu dia sebenarnya berpunca daripada keraguan. Sebab keraguan ni dibisikkan oleh iblis, oleh syaitan. Sebab apa? Sebab asal fitrah manusia ni dia mengenal Allah. Dia asal fitrah manusia ni dia fitrah tauhid, mengakui ada pembalasan, ada kebenaran, ada pembalasan, ada syurga, ada neraka. Fitrah manusia. Fitrah manusia ni dia mengakui ada undang-undang. Maknanya setiap benda yang Allah Ta'ala buat ni ada aturan, ada peraturan. Setiap perbuatan yang kita buat ni dia ada pembalasan. Jadi perbuatan ada pembalasan, itu benda fitrah. Sebab kalau tidak, takkanlah manusia akan buat akan buat hadiah, akan adakan hadiah, adakan pertandingan, diberikan pangkat. Maknanya di manusia tu sekarang ni dia menjalani kehidupan manusia, buat peraturan, ada hadiah, ada pangkat. Itu fitrah lah. Sebab Allah Ta'ala lagu tu juga, orang ni darjat muttaqin, ashabul shimal, ashabul yamin, golongan muqarrabin, ni pangkat-pangkat. Mereka mendapat syurga. Jadi orang atas dunia ni pun kalau mereka tu ada jasa, kerajaan akan bagi tanah pada dia, bagi rumah, bagi tiket buat pergi haji. Maknanya konsep hadiah tu, konsep pembalasan memang lagu tu. Dan tidak akan sama pembalasan antara balasan baik dan balasan buruk. Jadi nak beritahu di sini bahawa mereka tu berada dalam keraguan kerana fitrah mereka itu telah dirosakkan oleh syaitan. Asal fitrah manusia ni menerima tauhid, menerimanya ada hari akhirat, mengakui adanya hari pembalasan. Tiba-tiba syaitan dia meragukan manusia. Syaitan kata, membuat jahat lah ke mana pun tak apa, kita tak nampak Tuhan. Kalau buat jahat pun, bukan ada pembalasan pun, tengok tu orang tu buat jahat, Tuhan tak hukum selalu.
Syaitan tu bisik kepada manusia supaya buat jahat, supaya syirik. Kata kalau semaya pun tak kaya-kaya juga. Ni buah orang lain ni. Buah orang lain kata, mu kaya kau kalau semaya? Mu duk suruh aku semaya ni? Tak. Mu kaya kau dengan semaya? Itu. Manusia ni dia fikir bila tinggal semaya, mereka fikir bahawa tak semaya pun tak apa. Mereka fikir bahawa kalau tak semaya pun tetap kaya juga. Tak akan jadi kaya. Tak akan jadi kaya kalau semaya pun. Kalau tak semaya pun tak akan jadi fakir. Boleh seperti itu. Jadi dia tak faham undang-undang Allah Ta'ala. Jadi syaitan lah yang membisikkan kepada manusia dengan kata kamu tak semaya pun kamu kaya juga. Sedangkan fitrah yang ditanam oleh Allah SWT dalam jiwa manusia kena bersyukur. Kena bersyukur, kena berterima kasih. Kita dapat rezeki, kita dapat hidup, kita kena berterima kasih pada Allah Ta'ala. Itu fitrah yang Allah Ta'ala tanam dalam diri manusia. Cuma syaitan tu mari membisikkan kepada manusia dengan kekarutan, dengan kebatilan, maka manusia itu dikuasai oleh keraguan, maka dia tidak nampak kebenaran. Fitrah dia tu telah dirosakkan oleh syaitan. Maka sebab itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, wahyu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti mana dalam Al-Quran itu untuk mengembalikan manusia kepada fitrah. Jadi semua hujah-hujah tauhid adalah hujah berasaskan kepada fitrah dalam diri manusia, fitrah yang bersedia menerima keesaan Allah SWT. Maka ambillah kita surah Sabah ni, insya-Allah kita akan masuk pula surah Fatir. Surah Fatir ni seperti mana surah Sabah, dia juga bermula dengan Alhamdulillah. Jadi masih lagi menekankan tajuk-tajuk tauhid, mengesahkan Allah SWT, dan seruan supaya membaiki amal. Membaiki amal supaya amal tu menjadi soleh, menjadi ikhlas kepada Allah SWT. Jadi kita bertisahkan itulah apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.